Dekat luar sana tu terdapat banyak sangat agama yang melakukan pemujaan ataupun ritual yang terlalu ekstrim. Akan tetapi, untuk pengetahuan anda, ritual yang dilakukan oleh Sami Buddha adalah yang terpaling ekstrim, guys. Ritual yang ekstrim ni dicipta pada tahun 835 selepas Masihi, dan sejak daripada tu terlalu ramai Sami Buddha yang cuba untuk buat ritual tersebut. Akan tetapi, antara ramai-ramai Sami Buddha yang cuba untuk buat ritual ni, hanya 24 orang sahaja yang betul-betul berjaya untuk melepasi ritual tersebut. So, dalam video ni, Carol akan ceritakan 3 fasa yang ekstrim yang ada dekat dalam ritual tersebut, dan Carol juga akan tunjukkan beberapa gambar sebenar yang menunjukkan orang-orang yang berjaya melepasi ritual tersebut. So, Carol warning awal-awal, kalau anda tak kuat, stop this video. Tapi sebelum kita mulakan, kepada anda yang minat dengan kisah seram, kisah jenayah ataupun kisah-kisah misteri dalam format storytelling, anda berada pada channel yang betul. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe yang ada dekat bawah sebagai tanda sokongan kepada this channel, dan juga jangan lupa untuk tekan butang like sebagai tanda sedekah kepada Carol, guys. Let's go. Agama Buddha percaya yang di mana kehidupan manusia ni adalah satu kitaran hidup yang berterusan, yang di mana orang-orang yang hidupnya menderita akan lahir semula ke dalam dunia dan kemudiannya akan mati, dan mereka akan lahir semula kemudiannya akan mati semula, dan perkara itu akan berterusan sampai bila-bila, kecuali orang tersebut berjaya untuk mencapai satu tahap ataupun satu stage yang dipanggil sebagai nirvana. Walau bagaimanapun tak ada siapa yang tahu nirvana tu apa, bentuk dia macam mana rasa dia dekat mana dan sebagainya, guys. So, penganut agama Buddha akan cakap satu-satunya cara untuk betul-betul fahami apa itu nirvana adalah dengan cara mengalaminya sendiri. Jadi, matlamat untuk semua penganut Buddha adalah untuk cuba mencapai nirvana, dan setiap hari ratusan juta penganut agama Buddha dekat satu dunia, mereka berusaha keras untuk melakukan ritual tersebut. So, dalam agama Buddha terdapat satu bilangan kecil pengamal-pengamal agama mereka, yang di mana pengamal-pengamal tersebut memberikan seluruh hidup mereka untuk mencapai nirvana. Maksudnya, daripada mereka muda sampailah ke mereka tua, mereka akan tetap buat ritual tersebut sampailah mereka betul-betul dapat achieve ataupun dapat mencapai tahap nirvana. Dan orang-orang yang melakukan perkara tersebut adalah Sami-Sami Buddha yang terkenal, guys. So, untuk menjadi seorang Sami Buddha adalah sesuatu yang sangat sukar sebenarnya, kerana ianya memerlukan pengorbanan yang sangat-sangat besar, yang di mana mereka perlu meninggalkan keluarga, mereka perlu meninggalkan status, harta benda, dan kemudiannya akan tinggal dekat tokong, akan tinggal dekat kuil, yang di mana tokong ataupun kuil kebiasaannya terletak di tempat yang terpencil, dan kemudiannya dekat sanalah mereka akan menghabiskan sisa hidup mereka menjalani kehidupan yang sangat sederhana, dan dalam pada masa yang sama, undang-undang dekat sana tu tersangat ketat, guys. Dan di situlah mereka akan cuba untuk mencapai tahap nirvana tersebut. Dan disebabkan gaya hidup yang terlalu ekstrim, dalam tidak sedar mereka telah membangunkan satu reputasi sebagai antara orang-orang yang paling berdisiplin dekat atas muka bumi ni. Tapi jika mereka melakukan satu lagi ritual yang bernama Sokushin Butsu, ianya akan membawa disiplin mereka ke tahap yang lebih berbeza. Ritual Sokushin Butsu telah dicipta lebih daripada 1000 tahun yang lalu di pergunungan Northern Japan oleh sekumpulan penganut Buddha yang dipanggil sebagai Shingon. Shingon percaya bahawa seseorang itu boleh mencapai nirvana melalui hukuman secara fizikal, dan daripada situlah terciptanya ritual Sokushin Butsu yang sangat kejam. Senang cakap, tidak ada paksaan untuk buat Sokushin Butsu ni. Kalau nak buat, kau buat. Kalau kau tak nak buat, kau tak payah buat. Kiranya para Sami Buddha boleh pilih sama ada mereka nak buat ataupun mereka tak nak buat. Dan jika mereka buat dan mereka berjaya untuk selesaikan ritual tersebut, mereka mungkin akan mencapai tahap nirvana. Tapi mereka takkan tahu sama ada mereka sudah mencapai ataupun tidak sehingga mereka habiskan ritual tersebut. Maksudnya, ia umpama seperti satu perjudian yang sangat besar. Mereka akan melalui satu proses yang boleh dianggap macam neraka untuk habiskan ritual Sokushin Butsu tu. Akan tetapi, walaupun mereka berjaya untuk habiskan ritual Sokushin Butsu tu, tak semestinya
semestinya mereka akan mencapai nirvana. Sebelum ni pun Shingon dah cuba untuk melakukan cara lain selain daripada Shokugeki Shibusu. Akan tetapi ianya seperti melalui satu jalan yang sukar. So, sejak Shokugeki Shibusu diciptakan, beratus-ratus Sami Buddha telah mencuba untuk buat ritual tersebut. Dan lebih kurang 100 orang yang telah berjaya untuk habiskan ritual Shokugeki Shibusu ni, dan daripada 100 orang tu dikatakan hanya ada 24 orang sahaja yang betul-betul berjaya untuk mencapai nirvana. Sesiapa yang nak buat ritual Shokugeki Shibusu ni akan melalui 3 fasa. Fasa yang pertama, mereka akan melalui satu proses diet yang sangat ekstrim, yang di mana ianya bernama Mokujiki Gayo, yang bermaksud latihan makan pokok. Dan fasa ni memakan masa selama 1000 hari untuk menghabiskannya, guys. Tapi actually kebanyakan Sami Buddha akan melakukan fasa yang pertama ni lebih daripada 1000 hari, yang di mana pada masa itulah mereka akan mula memakan makanan yang berasaskan pokok. Sebagai contoh, macam kacang, kulit pokok, akar pokok, dan mereka perlu mencari semuanya sendiri tanpa ada bantuan daripada orang lain. Mengikut pada situasi, kadang-kadang ada sesetengah daripada Sami Buddha akan mula menelan batu kecil jika mereka tidak jumpa makanan yang berasaskan pokok. Semua tu mereka buat adalah disebabkan mereka terlalu lapar, dan dalam pada masa yang sama, batu adalah salah satu option yang terbaik bagi mereka, yang di mana batu akan membuatkan mereka tahan daripada lapar untuk jangka masa yang panjang, kerana batu tidak akan pernah hadam apabila anda menelannya. Malah ianya akan mendatangkan bahaya pada kesihatan dan juga boleh membawa maut. So, walaupun mereka menelan batu, perkara itu tidak akan melanggar peraturan yang ada pada fasa pertama, oleh kerana batu tidak hadam di dalam perut. Jadi, mereka boleh sambung melakukan ritual ni sampai habis. Dalam pada mereka makan makanan pokok untuk fasa yang pertama, dalam pada tu mereka juga akan melakukan physical exercise yang sangat berat dan mencabar, dan apabila mereka tidak keluar untuk mencari makanan ataupun melakukan physical exercise, mereka akan bermeditasi. Pada penghujung hari ke-1000 untuk fasa yang pertama, jika mereka berjaya untuk survive, sebab kadang-kadang tu ada sesetengah Sami Buddha yang mati disebabkan oleh kelaparan. Jadi jika mereka survive, semuanya terpulang kepada mereka jika mereka nak teruskan ke fasa yang kedua ataupun for the next phase. Keputusan ni akan bergantung kepada sama ada seseorang Sami Buddha tu betul-betul mematuhi peraturan yang ketat pada fasa 1 tu, yang di mana benda tu hanya Sami tu sahaja yang tahu, dan sama ada Sami tu betul-betul secara spiritual bersedia untuk fasa yang kedua. Jadi jika mereka patuhi semua peraturan dan mereka dah ready secara spiritual, mereka boleh teruskan ke fasa yang kedua. Jangka masa untuk fasa yang kedua adalah lebih pendek daripada fasa yang pertama. Akan tetapi ianya jauh lebih mencabar daripada fasa yang pertama, dan mereka tak boleh nak tukar keputusan, mereka tak boleh nak main-main, dan mereka perlu committed untuk selesaikan fasa yang kedua ni. Untuk pengetahuan anda, antara 24 orang Sami yang dah berjaya mencapai nirvana, kebanyakannya daripada mereka akan mengulangi fasa yang pertama ataupun kedua ataupun yang ketiga berulang kali, hanya kerana untuk memastikan yang mereka betul-betul dah bersedia. Nyojo adalah nama kepada fasa yang kedua, yang bermaksud deep meditation ataupun meditasi yang mendalam. Senang cakap, untuk mudah faham, mereka perlu memasuki satu situasi seperti berhayal ataupun lebih kurang macam pengalaman di luar daripada badan sendiri. Ianya umpama macam roh keluar daripada badan. Ini kerana apabila mereka menjalani ritual fasa yang kedua, mereka akan mula mengalami satu rasa yang sangat tidak selesa daripada segi fizikal, dan untuk lari daripada rasa tersebut, mereka perlu melepaskan diri secara mental. Semasa ritual fasa kedua dijalankan, para Sami Buddha akan duduk bermeditasi secara berterusan selama 100 hari berturut-turut tanpa boleh makan. Mereka hanya akan dihidangkan dengan sejenis air teh yang beracun, dan teh tersebut diperbuat daripada kulit pokok urushi, yang di mana kulit pokok urushi itu kebiasaannya digunakan untuk menjadikan sesebuah artifak purba jadi tahan lama. Cecair yang ada dekat dalam pokok urushi itu pun adalah sejenis cecair yang beracun, and andai kata kalau kita hidu pun boleh mendatangkan bahaya kepada kesihatan kita. Ini kan pula Sami Buddha tu pergi minum teh yang diperbuat daripada pokok tu, guys. Jika Sami Buddha yang melakukan ritual fasa kedua ni minum teh yang diperbuat daripada pokok urushi ni, guys, mereka akan mengalami rasa gatal daripada dalam badan mereka sendiri, yang di mana mereka takkan boleh nak garu langsung.
dekat dalam badan, macam mana nak garu? Rasa gatal tersebut akan bermula daripada perut dan kemudiannya akan naik ke bahagian tekak, dan rasa gatal tersebut tidak akan pernah hilang daripada dalam badan mereka kerana mereka akan minum air teh yang diperbuat daripada pokok urusi itu setiap hari selama 100 hari berturut-turut. Mereka juga akan mengalami cirit-berit dan juga muntah yang terlalu kerap disebabkan allergic reaction antara sistem imunisasi badan dan juga teh yang beracun tersebut. Untuk pengetahuan anda, bahan-bahan yang ada dekat dalam teh tu juga boleh membuatkan badan Sami Buddha yang meminumnya jadi reput. Bukan sekadar reput, malah ianya juga akan mengecutkan setiap organ yang ada dekat dalam badan Sami Buddha tu guys. Dalam pada rasa gatal yang dialami oleh Sami Buddha tu, jika mereka ingin lari daripada rasa gatal, cirit-berit dan juga muntah yang melampau, mereka perlu masuk dalam satu bentuk fasa yang dipanggil trance state, yang bermaksud fasa keluar daripada tubuh. Dan jika Sami Buddha tu berjaya melepasi ritual fasa yang kedua, yang di mana kebanyakannya daripada mereka ada yang sampai mati, maka mereka boleh meneruskan untuk melakukan fasa yang terakhir, iaitu fasa yang ketiga guys. Fasa yang ketiga ni tak sama macam fasa yang pertama dan juga fasa yang kedua. Ianya terpulang kepada anda untuk menilainya sendiri sama ada fasa yang ketiga ni paling mudah ataupun paling susah untuk dilakukan dalam ritual Soku Shimbutsu. Fasa yang ketiga ni pun sebenarnya tak diberikan nama macam fasa satu dan juga fasa kedua. Mungkin disebabkan oleh tak ramai Sami Buddha yang berjaya sampai ke fasa ketiga ni guys. Dalam fasa ketiga, mereka juga meletakkan peraturan yang sama ketatnya dengan fasa satu dan juga fasa dua, yang di mana dalam ritual fasa ketiga ni mereka akan menjadikan satu kotak kayu yang kecil yang memang betul-betul ngam-ngam je untuk Sami Buddha tu masuk dalam posisi lotus, yang di mana posisi lotus tu adalah posisi yang digunakan oleh mereka untuk bermeditasi. Dan selepas kotak tu dah siap dibina, Sami Buddha yang menjalani ritual fasa ketiga akan masuk ke dalam kotak tu dan mereka akan tutup kotak kayu tu daripada atas. Akan tetapi dekat bahagian atas penutup kayu tu, diorang akan letak satu batang buluh untuk tembus ke dalam kotak kayu tu sebagai satu saluran untuk mereka bernafas. Dan kemudiannya mereka akan korek tanah sedalam 10 kaki ke bawah dan mereka akan masukkan kotak kayu yang di mana dekat dalam kotak kayu tu ada Sami Buddha, dan mereka akan masukkan kotak kayu tu ke dalam lubang yang sedalam 10 kaki tersebut. Dan kemudiannya mereka akan pastikan batang buluh yang tadi tu dijadikan sebagai saluran pernafasan sampai ke permukaan tanah supaya orang yang berada dekat dalam kotak tu mudah untuk bernafas bila berada dekat bawah. So sebelum kita go through dengan lebih mendalam untuk ritual fasa ketiga ni, Carol akan terangkan kepada anda semua apa yang sebenarnya berlaku kepada Sami Buddha sepanjang mereka melakukan ritual Soku Shimbutsu ni guys. Untuk fasa pertama iaitu Mokujiki Gayo ataupun latihan makan pokok, ada dua tujuan dekat fasa tersebut. Yang pertama, fasa tersebut akan menunjukkan keberanian yang ada pada Sami Buddha tersebut. Dia macam kalau kau tak boleh nak selesaikan fasa satu, kau takkan boleh nak selesaikan fasa dua dan juga fasa yang ketiga. Dia macam satu tapisan untuk tapis Sami Buddha yang lemah. Yang kedua, latihan makan pokok ni akan menyebabkan mereka kehilangan banyak lemak dan juga muscle yang ada pada badan, dan perkara itu akan menyebabkan badan mereka jadi makin kurus pada penghujung fasa satu, yang di mana benda ni akan jadi penting bila Carol akan ceritakan pada penghujung fasa ketiga kejap lagi guys. Untuk fasa kedua pula iaitu Nyojo, ada dua tujuan juga dekat fasa tersebut. Yang pertama, ritual tu akan membuatkan Sami tu dalam keadaan transit ataupun pengalaman luar daripada badan. Dan yang kedua pula, teh beracun yang Sami tu minum akan membunuh semua bakteria dan juga parasite yang ada dalam badan manusia, dan benda ni sama juga akan menjadi penting bila Carol ceritakan pada penghujung fasa yang ketiga kejap lagi. So dalam fasa ketiga, Sami akan diletakkan ke dalam kotak, mereka akan diletakkan ke dalam lubang sedalam 10 kaki ke bawah, and then ada satu batang buluh sebagai saluran pernafasan dan diletakkan arang ke dalam lubang saluran tu. And untuk beberapa hari Sami tu akan duduk dalam kegelapan sambil bermeditasi secara berterusan, dan mereka juga akan bunyikan lonceng daripada bawah, dan dekat bahagian atas akan ada beberapa Sami yang membantu dalam ritual ni, dan mereka akan tunggu lonceng tu untuk berbunyi sampailah lonceng tu dah tak berbunyi. Maka Sami yang berada dekat dalam kotak tadi tu dah berjaya untuk menghabiskan ritual tersebut, dan sekaranglah masanya untuk melihat sama ada Sami tu dah berjaya untuk mencapai tahap nirvana ataupun tidak. Dalam agama Buddha, bagi mereka kalau nak berhentikan keitaran hidup dan mati semula seperti yang Carol ceritakan pada awal video tadi, mereka perlu melakukan proses Soku Shimbutsu yang bermaksud self mummification.
dia memuliakan diri dia sendiri sebelum kematian dia. Fasa 1, dia akan buang semua lemak dan massa yang ada dalam badan dia. Dekat situ akan hilang moisture dekat dalam badan. Diet yang dilakukan iaitu hanya makan pokok akan membuatkan pembekalan nutrients dalam badan terhenti dan akan menyebabkan sikit demi sikit bakteria dan juga parasite yang ada dekat dalam badan jadi mati. Bakteria dan juga parasite itulah yang akan membantu untuk merebutkan badan kita apabila kita mati nanti. Akan tetapi, jika bakteria dan parasite itu dah mati, maka badan kita akan menjadi mumia, guys. So, daripada fasa 1 ke fasa kedua, yang di mana proses ni akan membunuh lagi banyak bakteria dan juga parasite yang ada dekat dalam badan. Dan fasa kedua ni akan lebih membantu mereka untuk menjadi mumia. Cerit-berit dan juga muntah yang melampau tu membuatkan mereka melalui satu proses dehydration yang sangat ekstrim dan akan membantu memperlahankan proses perebutan badan untuk berlaku selepas kematian mereka. Dan sekarang ni lah kita berada pada tahap terakhir untuk penghujung fasa ketiga. Walaupun Sami Buddha tu dah mati, mereka masih belum boleh mencapai nirvana lagi selagi belum cukup 1000 hari selepas kematian mereka. So, Sami-Sami yang berada dekat atas akan membiarkan mayat Sami Buddha yang berada dekat bawah tu dalam kotak tu selama 1000 hari, dan bila tiba hari yang ke-1000, mereka akan bawa kotak tu keluar daripada tanah, dan daripada situlah baru dapat lihat sama ada fasa yang ketiga tu berjaya ataupun tidak, yang di mana kalau Sami tu berjaya jadi mumia, maknanya mereka dah berjaya mencapai nirvana. Andai kata tak berjaya jadi mumia ataupun badan mereka menjadi reput, maknanya mereka tak berjaya walaupun mereka dah mati. Jadi jika Sami tu berjaya jadi mumia, para Sami yang lain akan bawa Sami mumia tu ke kuil dan akan dipakaikan baju yang cantik, akan disanjung dekat sana. Dan kepada Sami yang dah mati tapi tak berjaya jadi mumia, mereka akan letakkan balik Sami yang dah mati tu ke dalam kotak dan akan tanamkan dia semula. Dan Sami yang dah mati tadi itu pun tidak disanjung. Itu sebab Carol ada bagi tahu dekat awal video yang di mana tak ada siapa yang tahu nirvana tu apa, bentuk dia macam mana rasa dia dekat mana, sebab orang yang dikatakan telah mencapai nirvana tu dah mati. So, memang tak ada siapa yang tahu. Soku Shibusu telah diisytiharkan haram di Jepun pada lewat abad ke-19, and even sampai sekarang ni mungkin ada segolongan Sami Buddha yang masih mengamalkan secara rahsia. Jangan lupa untuk tekan butang like yang ada dekat bawah sebagai tanda sedekah kepada Carol, dan juga kalau anda minat dengan konten-konten macam gini, jangan segan, jangan silu untuk tekan butang subscribe. Okay? See you on next video. Assalamualaikum.